Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita minggu ini. Tanggungjawab kita selamatkan negara. Pilihan Raya Negeri Sabah tiba masanya kita insaf. PAS semakin tidak signifikan. Prinsip roh dan nyawa Pakatan Harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjadi tanggungjawab kita semua untuk menyelamatkan negara ini. Demikian antara hujah Presiden Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan bahawa pihaknya telah mendapat sokongan yang kukuh dan meyakinkan dan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin jatuh. Kenyataan beliau juga membunuh hantu yang sering digunakan oleh UMNO dan PAS bahawa kerajaan Pakatan Harapan dikuasai DAP yang majoritinya kaum Cina. Saya juga memaklumkan kerajaan ini mempunyai majoriti ahli Parlimen Melayu, kata Anwar. Kenyataan Presiden Keadilan itu menjadi antara berita panas minggu ini yang mendapat pelbagai ulasan, khususnya daripada gerombolan tebuk atap Perikatan Nasional. Dengan majoriti Melayu Bumi Putra dan perwakilan saksama semua kaum di negara kita. Kami tetap menjunjung. Angin spekulasi turut bertiup kencang bahawa Anwar akan mendapat sokongan daripada ahli Parlimen UMNO. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad dalam program Bicara YB Khalid Samad siri 75 yang bertajuk Sabah dan Putrajaya Kembali ke Asal pada 24 September lalu turut dihujani pertanyaan oleh para penonton. Mengulas mengenainya persoalan tentang keterlibatan UMNO, beliau berkata UMNO tidak terlibat kerana yang menyokong Anwar merupakan individu-individu UMNO, bukan parti tersebut. InsyaAllah UMNO tidak akan bersama. Yang saya difahamkanlah ya, yang bersama adalah individu-individu ya, ahli parlimen UMNO, tapi bukan parti UMNO. Dan seperti mana yang kita tahu pun parti UMNO. Katanya Pakatan Harapan dalam satu mesyuarat memberi mandat kepada Anwar Ibrahim untuk bertindak bagi mendapatkan semula mandat rakyat yang sudah dirampas oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pengkhianat Datuk Seri Azmin Ali. Pakatan Harapan akan menjadi PH++, kata Khalid. Beliau berkata apabila Perdana Menteri hilang majoriti, beliau secara automatik hilang jawatannya sama ada melepaskannya atau tidak. Tegasnya tindakan Pakatan Harapan bukan pintu belakang atau tebuk atap kerana ia mahu mengembalikan mandat rakyat yang menentang rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Pakatan Harapan tidak boleh berada dalam posisi seperti Perikatan Nasional yang boleh diugut untuk tunduk kepada desakan ahli parlimen yang bersama dengannya. Kerana itu, Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional menjadi sangat besar yang menyebabkan perbelanjaan mengurus yang berlipat kali ganda. Untuk rekod, Kabinet Pakatan Harapan mempunyai 27 menteri dan 26 timbalan menteri. Kabinet Muhyiddin Yassin memiliki 32 portfolio menteri dan 38 timbalan menteri. 7 kementerian mempunyai 2 timbalan menteri. Tomahan yang dilemparkan oleh pimpinan bersatu seperti Ketua Penerangannya Wan Saiful Wan Jan bahawa tindakan Anwar itu tidak menghiraukan kesusahan rakyat yang mahukan kestabilan amat jauh daripada realiti. Seperti yang disuarakan oleh Anwar Ibrahim, kita tidak tahu apa yang kini dilakukan oleh 70 orang menteri tersebut. Rakyat tidak pernah dimaklumkan keputusan yang diambil oleh Kabinet. Sehingga sekarang Muhyiddin tidak pernah mengadakan persidangan media selepas mesyuarat kabinetnya. Tuduhan bahawa Pakatan Harapan tidak mempertimbangkan keadaan negara yang sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 amat melucukan. Ketika Muhyiddin dan Azmin Ali merancang rampasan kuasa menerusi langkah Sheraton Februari lalu, tidak pula puak-puak kerajaan tebuk atap ini mempertimbangkan wabak COVID-19 yang menyerang negara. Malah selepas pengumuman Anwar, sampai hati Azmin Ali menciap di Twitter menghina mentornya itu.
pembohong tegar dan ahli politik gila. Begitulah bunyi ciapannya di Twitter. Beliau tidak sedar betapa buruk adab yang dipamerkannya. Apapun pembentukan kerajaan baharu dengan majoriti Melayu Bumi Putra dan perwakilan saksama semua kaum di negara ini amat dialu-alukan. Semoga yang terbentuk nanti ialah sebuah kerajaan yang ditadbir dengan tata kelola berintegriti dan komiten untuk menangani krisis yang melanda negara, menghentikan amalan rasuah dan membela nasib rakyat. Bagi yang tidak beradab itu, anda bukan hanya hilang hormat daripada manusia, tetapi anda juga hilang rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mahu insaf, soal Datuk Seri Syafiee Apdal. Beliau berkata demikian semasa dalam jelajah Presiden Parti Warisan Sabah di Ranau. Ujar Syafiee, rakyat tidak jadi kaya dengan RM100 yang diberi untuk satu undi. Kenyataan Syafiee itu selari dengan beberapa laporan media yang menyatakan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerima 10 laporan berkaitan rasuah sejak kempen pilihan raya negeri Sabah yang bermula pada 12 September lalu. Kita kena bangkit, kita kena sedar dan insaf. Kalau kita tidak sedar, anak cucu kita, susah kita hari ini, lagi susah kita punya anak cucu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki berkata, daripada jumlah itu pihaknya telah membuka satu kertas siasatan yang melibatkan 2 individu yang disyaki menerima wang tunai untuk diagihkan kepada pengundi. Siasatan ini masih dijalankan dan kedua-dua individu berkenaan masih lagi ditahan reman dan kita juga masih menjalankan siasatan berkenaan aduan-aduan lain. Katanya seperti dipetik, 3 hari lepas 2 petugas keselamatan ditahan oleh SPRM di Lahad Datu kerana dipercayai menerima dan kemudiannya mengedarkan sejumlah wang yang disyaki untuk membeli undi. Satu hantaran yang bertajuk butiran laporan polis kini tular di media sosial menyebut bahawa 2 anggota keselamatan yang ditahan di Lahad Datu itu mengaku bahawa wang yang diagihkan tersebut adalah diterima daripada wakil Parti UMNO sempena pilihan raya negeri Dun Sabah. Antara lain, keterangan kes menyatakan bahawa pada 21 September 2020, jam lebih kurang 2.45 petang, kedua penama mengaku telah mengedarkan wang tunai bermula pada 21 September 2020, jam lebih kurang 9 pagi kepada lebih kurang 186 di kalangan pegawai dan anggota serta ahli keluarga. Baki serahan wang sebanyak 314 keping not RM50 yang berjumlah RM15,700 telah dirampas. Nah, jelas bukan? Begitu terdesak nampaknya gerombolan tebuk atap sehingga sanggup mempergunakan anggota keselamatan untuk melakukan kerja jahat mereka. Seramai 1,88,711 daripada 1,103,646 pengundi biasa layak mengundi pada pilihan raya negeri ke-16 Sabah pada Sabtu 26 September ini. Jika kita teliti kenyataan Syafiee, jelas inilah pilihan raya negeri yang akan menentukan sama ada pelacur-pelacur politik akan berjaya menguasai negeri Sabah setelah gagal menebuk atap Dewan Undangan Negeri Sabah. Secara tidak langsung, pilihan raya negeri itu juga adalah untuk menentukan siapa yang akan menjadi Ketua Menteri Sabah. 3 calon disebut-sebut namanya untuk duduk di kerusi paling berkuasa di negeri berkenaan. Warisan Plus yang terdiri daripada Warisan, Keadilan, DAP, Amanah dan UBCO sepakat mencalonkan Syafiee Apdal sebagai Ketua Menteri. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin mahukan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Datuk Haji Muhammad Noor sebagai Ketua Menteri. UMNO pula mahu pengerusi UMNO Sabah Datuk Bong Mukhtaradin. Untuk rekod, Bong Mukhtaradin kini sedang dibicarakan dengan pertuduhan secara rasuah memperoleh untuk dirinya suapan, iaitu wang tunai RM2.2 juta daripada ejen pelaburan Public Mutual Madi Abdul Hamid melalui isterinya Zizi Izzati. Malang sungguh rakyat Sabah jika Bong Mukhtaradin yang didakwa terpalit dengan rasuah itu menjadi Ketua Menteri. Justru rakyat Sabah disuruh supaya berhenti daripada membiarkan diri diperbodohkan dan terus menggadai maruah mereka dengan mengundi UMNO Barisan Nasional. Jangan mengundi wakil rakyat yang akan menjadi kraftangan Sabah. Tiba masanya untuk kita insaf. Nama para pimpinan PAS turut sama diulas dalam media pada sepanjang minggu. Namun petikan nama-nama mereka bukan untuk menambah nilai kepada parti itu, tetapi sebaliknya. PAS dianggap tidak penting oleh pemimpin UMNO. Apa
penting PAS ini. Di Kelantan pun air berkarat lagi. Dah berpuluh tahun dia berkuasa di Kelantan. Soal pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tan Sri Tengku Razali Hamzah dalam wawancara dengan sebuah media secara sinis. Beliau mendakwa PAS tiada keikhlasan dalam kerjasama dengan UMNO. PAS kata Tengku Razali membolok kedudukan Esko Kerajaan Negeri seperti berlaku di Terengganu dan Kedah. Nak beri laluan kepada dia apa lagi? Dia dah berkuasa di Kelantan. Dia dah dapat kerusi terbanyak di Kelantan, tempelaknya. Ahli Parlimen Gua Musang itu mentertawakan PAS nak dunia. Dia nak dunia. Apa makna kerjasama? Kini PAS sentap apabila mendengar spekulasi bahawa beberapa ahli Parlimen UMNO akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan menuntut UMNO menjelaskan perkara itu. PAS merasakan jika benar keadaan ini ianya bermakna UMNO telah tidak mematuhi persefahaman dan persetujuan yang termaktub dalam Piagam Muafakat Nasional yang dimeterai pada 14 September 2019, katanya dalam satu kenyataan. Kata Taqiyuddin, Piagam Muafakat Nasional dizahirkan berteraskan matlamat untuk menyatu padukan umat Islam dalam negara ini sekaligus berusaha mengalahkan Pakatan Harapan yang diterajui keadilan, DAP dan amanah. Justru sekiranya peralihan ini benar, ianya boleh dianggap sebagai suatu gerakan yang bertujuan menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional yang terbina di atas Pemuafakatan Barisan Nasional Bersatu, PAS, GPS dan beberapa parti lain di atas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan, tegasnya. Namun kenyataan Taqiyuddin itu disanggah oleh Ketua Penerangan Barisan Nasional Isham Jalil. Beliau berkata merujuk kepada setiap ayat, perkataan dan keseluruhan perenggan-perenggan dalam Piagam Muafakat Nasional tidak ada satu pun yang merujuk kepada kesetiaan atau sokongan kepada Perdana Menteri. Lebih-lebih lagi apabila Perdana Menteri tersebut adalah dari parti PPBM yang bukannya pihak yang termaktub dalam Piagam Muafakat Nasional tersebut. Bukan rahsia, UMNO menganggap Bersatu sebagai pengkhianat. Justru adalah dilihat UMNO kekal tidak menyokong Perikatan Nasional yang disokong PAS dan tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Nampaknya kedua-dua PAS dan UMNO sedang bermain dalam dua kolam. Cuma kolam kedua UMNO tidak sama dengan kolam kedua PAS. Ketika kolam kedua UMNO dilihat jernih, kolam PAS jelas nampak seperti air karat Kelantan yang perlu 30 sehingga 40 tahun untuk dijernihkan. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah menyeru rakyat Kelantan untuk terus bersabar serta lebih memahami bahawa isu bekalan air yang disalurkan oleh syarikat Air Kelantan Sdn Bhd tidak boleh diselesaikan dalam masa singkat. Menukar paip ini memerlukan masa yang lama dan peruntukan yang besar dan ini yang kita usahakan, katanya kepada pemberita selepas mesyuarat Exco Kerajaan Negeri di Kompleks Kota Darul Naim. Sebenarnya adalah lebih afdal sekiranya rakyat Kelantan tukar sahaja, kerajaan sedia ada. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah bertungkus lumus bersama rakan teras Pakatan Harapan sepanjang pasca kejatuhan Pakatan Harapan untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang baru dinikmati oleh rakyat selama 22 bulan Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Kata Ahli Parlimen Parit Buntar Datuk Seri Mujahid Yusof, menurut beliau Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu atas prinsip yang diperjuangkan sejak sekian lama. Parti komponen dan kepimpinan masing-masing yang kekal setia dalam Pakatan Harapan teruji kerana mempertahankan prinsip perjuangan, kata Mujahid dalam satu kenyataan. Beliau melihat jalan panjang dan berliku Presiden Keadilan itu sebagai satu perjalanan politik yang sukar. Semua ini adalah kerana mempertahankan maruah dan prinsip. Tanpa maruah dan prinsip bukanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim namanya. Prinsip yang dimaksudkan adalah tentang prinsip ketelusan, integriti dan keadilan yang membentuk kerajaan yang bertanggungjawab. Hasrat ini telah menyatukan parti komponen Pakatan Harapan mereka sebulat suara menolak rasuah, kebencian kaum dan agama serta mempertahankan prinsip demokrasi dan kebebasan sebagai keutamaan, tegas Mujahid. Beliau berpendapat tumbangnya Pakatan Harapan setelah 22 bulan jadi kerajaan bukan kerana Pakatan Harapan hilang prinsip-prinsip ini, tetapi berlaku korek lubang dari dalam dengan scheme of things Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sekutu subahatnya Datuk Seri Azmin Ali dan kroni mereka. Perikatan Nasional lahir atas janji palsu pensejajaran semula politik nasional kononnya.
Kata bekas Menteri Agama Kerajaan Pakatan Harapan itu, Habuan Ghanimah sebagai kerajaan sangat menduga UMNO dan PAS sebagai umpan sokongan berterusan kerajaan Scheme of Things Muhyiddin. Malangnya setelah jadi kerajaan, Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional tidak bertemu keserasian. Manakala PAS pula bermain kayu tiga dengan Perikatan Nasional kerana tergoda dengan kilauan dunia alam kuasa. Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional bertemu atas Habuan Ghanimah dan untuk ambil kesempatan kukuhkan kedudukan masing-masing. Tiada isu prinsip yang boleh dikaitkan antara mereka kecuali retorik Melayu Islam yang destruktif untuk menggamit sokongan, ujar Mujahid. Naib Presiden amanah itu menjelaskan Anwar diberi kepercayaan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan untuk memimpin kecelaruan politik Scheme of Things Muhyiddin supaya dibuat pensejajaran semula yang hakiki agar kembali kepada jalur politik prinsip. Jalur ini jika terus dipesongkan oleh Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional boleh menjejas kepentingan nasional dan usaha pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Mujahid menegaskan, saya yakin untuk bersikap praktikal dalam proses ini, kunci utama kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah berunding dan terus berunding dengan semua pihak. Rundingan adalah untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang deminya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan diberikan kepercayaan. Saya hanya boleh berkata setakat ini, apa sahaja hasil yang berlaku, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berunding demi prinsip kerana prinsip adalah roh dan nyawa Pakatan Harapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan-rakan Pakatan Harapan tidak mungkin berkompromi untuk mencapai hasil rundingan jika nyawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan terancam. Dalam bahasa yang paling ringkas, tidak mungkin Pakatan Harapan akan menerima golongan kleptokrat seperti Datuk Seri Najib dan bakal sekongkolnya Datuk Seri Zahid Hamidi. Rakyat menyokong Pakatan Harapan sehingga ia diberi kepercayaan untuk menjadi kerajaan atas faktor prinsip yang dijanjikannya kepada pengundi. Barisan Nasional ditolak kerana tidak nampak berprinsip. Buktinya, ia dibebankan dengan kes rasuah dan skandal yang menjadi pertikaian rakyat yang menjejaskan integriti pemimpin UMNO. Justru rakyat turut bersama dalam doa. Semoga usaha pensejajaran semula yang hakiki berjaya dan mandat rakyat dikembalikan kepada yang empunya. Rakyat sentiasa memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.